Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita sambung pelajaran pada hari ini, seperti biasa cikgu nak semak dulu untuk jawapan latihan yang hari Rabu lepas. Okey, so kita tengok soalan nombor 1. Dia kata tulis komposisi udara dan peratus kandungan gas dalam ruang yang disediakan. Okey. So ni awak kena tulislah ni berapa peratus kandungan udara dia. Okey, yang paling banyak apa dia? Okey, yang paling banyak adalah nitrogen. Okey, nitrogen kandungan dia adalah 78%. Dah ya, 78% dah dekat situ. Okey, kemudian kita tengok yang kedua banyak D ni adalah oksigen. Okey, oksigen kuantiti dia adalah 21%. Okey, kemudian kita ada yang ketiga. Apa dia yang ketiga? Kita tengok sikit dekat Okey. Kita tengok pula yang ketiga adalah yang C ni tengok betul-betul dia punya gambar dia tu. Okey, yang ketiga ni C ni adalah gas nadir dan lain. Okey, kuantiti dia adalah 0.97%. Okey, kemudian yang B ni paling sedikit iaitu karbon dioksida. Okey, karbon dioksida kuantiti dia 0.03% sahaja. Okey, kemudian kita nak tengok bawah ni. Okay, dia kata tuliskan benar atau palsu bagi pernyataan tentang udara sebagai suatu campuran. Okey, dia kata yang pertama, udara ialah campuran beberapa jenis gas. Betul ke? Okey, boleh tengok dekat muka surat 196. Okey, dia cakap dekat perenggan yang kedua tu. Okey, dia kata apakah yang terkandung dalam udara? So, udara ialah campuran beberapa jenis gas. So, betul lah. Okey. Betul. Jangan tanda right ataupun pangkah. Mesti kena tulis benar atau palsu. Ni cikgu tulis pun salah dah ni. Betul cikgu tulis. Okey, sepatutnya kena tulis benar. Okey. Kemudian B. Udara bukan merupakan sebatian kerana gas-gas di dalamnya tidak berpadu secara kimia. Okey, tidak berpadu secara kimia. Okey, kita tengok udara bukan sebatian. Dia kata udara bukan merupakan sebatian. Okey. Udara. Okey, ingat tak lagi yang sebelum ni kita belajar kita ada campuran. Okey, kita ada unsur. Okey, kita ada campuran dan kita ada sebatian. Okey, dan kita ada ingat tak kita buat elektrolisis untuk pisahkan daripada udara. Kita ada air tu, kita pisahkan karbon dioksida dengan oksigen apa semua tu kan. Okey. So kalau air dia adalah sebatian. Okey. Tapi udara, okey, adakah dia sebatian ataupun dia campuran? Udara ni boleh tak kita pisahkan? Okey. Okey, kita tengok dekat sini So, kita baca sekali lagi pernyataan dia. Dia kata kat sini, udara bukan merupakan sebatian
kerana gas-gas di dalamnya tidak berpadu secara kimia. Okey, so tengok dekat soalan atas, dekat perenggan yang kedua juga, dan kita rujuk pada soalan A ni pun dia dah cakap dah. Udara ialah campuran. Okey, jadi dia bukanlah sebatian. Dia tak perlu kita tak perlu buat elektrolisis untuk mengasingkan udara. Okey, dia adalah campuran, tapi dia ada kaedah dia untuk mengasingkan komponen-komponen dalam udara. So benar. Okey, kemudian C, okey, gas-gas di dalam udara hanya boleh dipisahkan secara kimia. Okey, gas-gas di dalam udara dipisahkan secara kimia. Okey, dia adalah campuran. Jadi proses mengasingkan udara boleh dibuat menggunakan proses fizikal. Okey, sebab dia adalah sebatian. Okey. Okey, kejap cikgu confirmkan balik. Okey. Okey, betul Okey. So, udara hanya boleh dipisahkan secara kimia, dia adalah palsu kerana dia adalah sebatian. Dia bukan dia bukan sebatian, dia adalah campuran. Okey. Kemudian D, setiap komponen gas yang telah dipisahkan menunjukkan ciri-ciri asal gas itu. Okey, betul lah, ciri asas gas itu dia mesti apabila setiap komponen gas ni sepatutnya dia ada ni. Okey, tapi tak apalah, cikgu bagi tahu jelah, ataupun boleh cari dalam dalam Google. Okey, setiap komponen gas yang telah dipisahkan menunjukkan ciri-ciri asal gas tersebut. Okey, contohnya macam oksigen kan. Oksigen apabila dia dah dipisahkan daripada komponen gas, dia akan menunjukkan ciri asal dia. Contohnya oksigen dia akan membuat pembakaran. Okey, udara menunjukkan ciri-ciri gas asal itu. Okey, contoh tadi cikgu bagi oksigen kan. Okey, oksigen apabila dia terasing daripada gas, apabila kita dah pisahkan, kita dah ambil oksigen tu, okey, dia akan menunjukkan ciri asal. Contohnya oksigen dia boleh menyalakan api. Okey, kalau kayu uji berbara dia akan jadi menyala. Okey, contoh macam hidrogen pula, dia akan menghasilkan letupan apabila ada api, so dia akan padamkanlah api tu. Okey, contohnya macam kayu uji menyala. Okey, kita masukkan dalam balang yang ada hidrogen, so dia akan terpadamlah dengan bunyi pop macam tu. Okey, so jawapan dia adalah benar. Okey, E pula, komposisi udara adalah tidak tetap dan akan berubah mengikut masa, keadaan sekitaran dan aktiviti yang dijalankan. Benar juga. Okey, kalau banyak pokok dekat kawasan itu, kita akan ada banyak oksigen. Okey, kalau kawasan perindustrian, kita akan ada banyak gas karbon dioksida dan juga gas-gas yang lain. Okey. Kawasan yang tercemar pula, apa gas yang banyak ada dekat situ. Okey, so dia sentiasa berubah-ubah lah. Okey, F pula, komponen-komponennya adalah bercampur-campur dan sama dari segi kuantiti. Okey, memang komponen dia bercampur, tapi kuantiti dia tidak sama. Okey, kuantiti dia tidak sama. Tak boleh sama lah sebab dia ada peratusan dia. Okey, kalau tengok dekat atas ni dia ada peratusan dia kan. Berapa persen. Okey, dan yang terakhir G, semua gas di dalam udara merupakan unsur. Semua gas di dalam udara merupakan unsur. Okey, contohnya macam hidrogen, oksigen. Itu semua gas lah, bukan gabungan gas. Bukan udara dia nak gas. Gas. So setiap satu gas tu dia adalah unsur lah. Okay, so benar.
Okey, tengok dekat bawah ni dia kata mesti baca mikroorganisma, wap air dan habuk ialah komponen-komponen lain dalam udara yang mempunyai kuantiti yang kecil dan sentiasa berubah. So komponen dalam udara dia sentiasa berubah mengikut keadaan, mengikut kawasan tersebut. Okey, persekitaran dan juga aktiviti yang dijalankan. Okay, so kita nak tengok okay, so kita nak sambung dengan kelas hari ini. Okay, sikit je untuk hari ini. Cikgu nak tunjuk bagaimana menentukan komposisi ataupun peratusan oksigen dalam udara. Okay, so ini nanti cikgu akan share dia punya video lah. Okay, video dia cikgu akan share. Sekarang ni cikgu nak tunjuk dululah dia punya aktiviti dia, macam mana kita nak jalankan. Okey, yang pertama tujuan dia menentukan peratus oksigen dalam udara. Okey, bahan dan juga radas yang digunakan adalah lilin, plastisin, mancis, besen kaca, pen penanda dakwat kekal, balang gas, alas balang gas dan juga air lah. Okey, so radas ada yang disusun adalah seperti yang dalam gambar tu. Okey, kemudian kita akan isi air ikut paras lah, tanda pada balang gas tu paras air. Okey, ni kita tanda dekat sini paras air. Okay, tanda paras air dekat sini pada balang gas tu. Kemudian masukkan dalam besen yang kita dah susun alat radas tu. Kemudian barulah masukkan air. Okey, tengok urutan dia. Okey, aturan dia. Yang pertama, sediakan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Yang kedua, bahagikan balang gas kepada 5 bahagian yang sama dan ditanda dengan pen penanda dakwat kekal. Kemudian yang ketiga, nyalakan lilin dan telungkupkan balang gas ke atas lilin itu. Okay, so balang gas kena telungkupkan pada lilin. Kemudian yang keempat, perhatikan dan buat catatan perubahan aras air yang berlaku apabila lilin terpadam. So apabila lilin terpadam, paras air itu akan naik. Okey, paras air itu akan naik. Okey, dia akan naik sebahagian Okey. Kemudian yang kelima, buat kesimpulan tentang peratusan oksigen dalam udara. Okey. So soalan apakah yang terjadi kepada lilin? Okey, yang ni kita akan jawab dalam latihan nantilah. Okey. So kita tengok dulu dekat bawah ni dia kata apa? Pada akhir aktiviti 7.1, aras air akan naik ke aras air akan naik ke aras 1/5 daripada balang gas. Okay, kalau tengok balang gas ni dia ada senggatan dia kan, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so air itu dia akan naik 1. Okay, naik ke atas 1 bahagian. Okay, keadaan ini menunjukkan bahawa 1/5 daripada kandungan udara mengandungi oksigen. So udara asalnya sebelum kita telungkup pada sebelum lilin tu terpadam, okey, sebelum lilin terpadam, aras air adalah pada aras penanda merah. Apabila lilin tu dah terpadam, aras air akan naik sampai kat situ. Okey, yang cikgu highlightkan tu. So bahagian itu adalah 1/5 daripada jumlah udara yang ada dalam balang gas. Okey, jumlah udara yang ada dalam balang gas. Okey, so daripada situ, okey, 1/5. Okey, kalau asal dia adalah 100% lah. Okey, kandungan udara kan. Kemudian dia oksigen dia akan naik 1/5. Okey, jadi 1/5 daripada 100%. So dia adalah lebih kurang 20%. Dia adalah 20%. Jadi apabila lilin tu dah terpadam, maksudnya semua oksigen yang ada dalam balang gas itu
Okey, dalam udara yang ada dalam balang gas itu telah habis digunakan untuk menyalakan lilin. Okey, jadi bila habis gas, bila habis oksigen, lilin pun terpadam. Jadi aras air akan naik. Macam itulah. Okey, so dia kata oleh itu udara mengandungi oksigen kira-kira 20%. Hal ini demikian kerana hanya oksigen dalam udara yang digunakan untuk pembakaran lilin. Okey, hanya oksigen sahaja yang digunakan dalam pembakaran lilin. Okey, dia cakap dekat sini. Okey, inilah tadi soalan yang kita jawab tadi. Jawapan dia pun ada dekat sini. Adakah udara suatu campuran? Okey. Adakah udara suatu campuran ataupun sebatian? Okey, dia kata kat sini jawab dia udara merupakan suatu campuran. Okey. Masih ingat anda perbezaan antara campuran dan sebatian seperti yang belajar dalam bab 6. Udara dikelaskan sebagai mengapa udara dikelaskan sebagai campuran ataupun dan bukannya sebatian? Udara merupakan campuran kerana komponen udara boleh diasingkan melalui kaedah fizikal, iaitu inilah kaedahnya, penyulingan berperingkat. Okey, penyulingan berperingkat dia akan menghasilkan kita akan dapat mengasingkan komponen dalam udara. So ini sahaja untuk hari ini. Cikgu tak nak pergi banyak-banyak sangat. Okey. Okay, so kita akan, okey, dah habis ni, kita akan jawab. Okey, cikgu tulis sekejap tarikh tadi. Okey, so sini cikgu nak tulis tarikh dululah. Selasa. Okey, 17 Ogos 2021. Okey. So kita akan tengok soalan. Okey, so soalan dia ni lah. Okey, cikgu akan hantar gambar. Okey, awak perlu salin. Jangan lupa salin hanya yang bahasa Melayu sahaja. Bahasa Inggeris jangan salin. Kalau boleh print, print lah. Kalau boleh cetak. Yang mana ada buku, jawab dalam buku. Okey. So itu sahaja untuk hari ini. Kita akan sambung besok. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.